Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Harap semua berada dalam keadaan sihat dan baik. Nama saya Cikgu Arif, selamat berkenalan. Pertama sekali cikgu nak ucapkan terima kasih sebab menonton video ini. Video ini adalah bertujuan untuk membantu murid-murid terutama yang mengambil bidang sains tulen, iaitu yang mengambil subjek fizik, dalam memantapkan asas pemahaman mengenai subjek ini. Untuk sesi ini, cikgu akan mengajar bab 3 yang bertajuk kegravitian. Untuk pengetahuan murid-murid semua, bab ini merupakan suatu bab yang baru diperkenalkan dalam silibus SPM KSSM tahun 2020. Bab ini menggantikan bab 3 yang bertajuk daya dan tekanan dan sebahagian kandungan daripada bab 2 juga. Sebelum ini, bab ini diperkenalkan semasa tahun pertama matrikulasi dan foundation program melalui buku teks yang bertajuk Principles with Applications 5th edition karangan Giancoli Douglasy. Dalam buku tersebut, bab ini diajar secara lebih terperinci, namun untuk silibus SPM, bab ini telah dipermudahkan untuk para pelajar memahami asas sahaja. Dalam bab ini, murid-murid akan diberikan pendedahan dalam ilmu asas bidang astronomi, memandangkan ianya merupakan suatu keperluan dalam era teknologi masa kini. Okey, baiklah, tanpa membuang masa, mari kita mulakan pembelajaran kita. Harap para murid dapat memberikan perhatian sepenuhnya semasa sepanjang sesi pembelajaran kali ini. Okey, dalam slide ini cikgu akan menerangkan kepada murid-murid tentang sistem suria. Alam semesta kita terdiri daripada ribuan juta galaksi yang juga disebut sebagai nebula. Bumi terletak di dalam galaksi Bima Sakti yang mengandungi 100 bilion bintang. Di dalam sistem suria ini, bintang matahari merupakan pusat di mana terdapat 8 buah planet yang beredar mengelilinginya dalam orbit yang tertentu. Pergerakan tersebut adalah disebabkan adanya daya tarikan graviti matahari yang bertindak ke atas planet-planet tersebut. Di samping itu, terdapat juga satelit-satelit semula jadi yang mengelilingi planet masing-masing. Hal ini kerana terdapat kewujudan daya tarikan antara satelit-satelit semula jadi dan planet. Contoh, daya tarikan antara bumi dan bulan menyebabkan bulan beredar mengelilingi bumi dalam orbit yang tersendiri. Baiklah murid-murid, mari kita namakan planet-planet tersebut bermula daripada planet yang hampir dengan matahari. Yang pertama, planet Utarid, diikuti dengan planet Zuhrah, diikuti dengan planet Bumi, planet yang didiami kita, diikuti dengan planet Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus, dan yang akhir sekali planet Neptune, yang merupakan planet yang paling jauh daripada matahari dalam sistem suria. Okey, cikgu akan menerangkan mengenai beberapa fenomena semula jadi yang dikaitkan dengan daya tarikan graviti. Yang pertama adalah pasang surut air laut. Jadi terdapat dua jenis pasang surut, iaitu pasang surut harian dan pasang surut bulanan. Okey, pasang surut harian ini berlaku akibat daripada kesan putaran bumi dan daya tarikan graviti bulan. Manakala pasang surut bulanan berlaku akibat kesan daya tarikan graviti bulan dan matahari. Okey, so kena tahulah beza dia antara pasang surut harian dan pasang surut bulanan. Okey, dalam pasang surut harian pula, ianya berlaku sebanyak 2 kali sehari. 2 kali sehari bermakna 2 kali pasang sehari dan 2 kali surut sehari. Manakala bagi pasang surut bulanan, ianya berlaku sebanyak 2 kali sebulan. Okey, pasang surut bulanan ni dia ada 2 jenis. Satu yang dinamakan pasang surut
perbani, di mana kedudukan matahari, bulan dan bumi adalah selari antara satu sama lain dan menyebabkan kesan tambahan terhadap air pasang surut. Dan satu lagi dinamakan pasang surut anak, di mana kedudukan matahari dan bulan adalah berserenjang antara satu sama lain. So ini akan mengurangkan kesan terhadap air pasang surut dan menghasilkan kesan penyederhanaan terhadap air pasang surut. Untuk pasang surut perbani, ianya berlaku pada minggu pertama dan ketiga, manakala untuk pasang surut anak ianya berlaku pada minggu kedua dan minggu keempat. Okey, fenomena yang kedua yang melibatkan daya tarikan graviti adalah fenomena 4 musim, iaitu musim sejuk, musim bunga, musim panas dan musim luruh. Fenomena 4 musim ni terjadi apabila bumi beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya dalam arah lawan jam dalam tempoh selama 365.25 hari bersamaan 1 tahun. Kecondongan paksi bumi dari satah orbitnya ini menyebabkan kejadian musim yang berbeza di hemisfera utara dan hemisfera selatan di tempat yang berbeza dalam orbitnya. Kedudukan bumi di 4 tempat ini telah mewujudkan equinox musim bunga pada Mac 20 hingga 21, solstice musim panas pada Jun 20 hingga 22, equinox musim luruh pada September 22 hingga 23 dan solstice musim sejuk pada Disember 21 hingga 22. Kawasan yang berbeza ini juga mengalami masa siang dan malam yang berbeza. Okey, dalam slide ini kita akan lihat definisi bagi hukum kegravitian semesta Newton. Okey, hukum kegravitian semesta Newton menyatakan bahawa setiap objek menarik objek yang lain dengan daya tarikan graviti yang pertama berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad. Yang kedua berkadar songsang dengan kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Okey, di bawahnya adalah persamaan yang melibatkan daya tarikan graviti antara dua jasad. Okey, sekarang kita tengok persamaannya adalah Fg bersamaan G darab M1 darab M2 bahagi R kuasa 2, di mana Fg adalah daya tarikan antara jasad, M1 jisim jasad yang pertama, M2 jisim jasad yang kedua, R jarak di antara pusat jasad pertama dan kedua, dan G pemalan kegravitian yang bernilai 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. Okey, ini adalah gambar raja yang menerangkan tentang hukum kegravitian semesta Newton. Lihat anak panah di sebelah kiri, F21 yang menunjuk ke arah kanan, manakala anak panah di sebelah kanan, F12 menunjuk ke arah kiri. F21 bermaksud daya tarikan graviti yang dikenakan oleh objek M2 terhadap objek M1, dan sebaliknya juga untuk F12. Kedua-dua objek tersebut berada pada jarak tertentu R. Kedua-dua nilai F21 dan F12 adalah sama magnitud tetapi berbeza arah. Keseimbangan dalam daya tarikan antara planet-planet dan bintang-bintang adalah amat penting bagi mengelakkan daripada berlaku pelanggaran antara satu sama lain. Okey, untuk mengaplikasikan hukum kegravitian semesta Newton, mari kita lihat contoh di bawah. Contoh ini adalah mudah untuk difahami kerana melibatkan kiraan terus daya tarikan graviti antara objek.
Ketika berlakunya peristiwa gerhana bulan, matahari, bumi dan bulan berada pada kedudukan selari dalam suatu garisan lurus, di mana bumi berada di antara matahari dan bulan. Jarak antara matahari dan bumi adalah 1.496 kali 10 kuasa 11 meter, manakala jarak antara bulan dan bumi adalah 3.84 kali 10 kuasa 8 meter. Diberi jisim bumi adalah 6 kali 10 kuasa 24 kilogram, jisim matahari 2 kali 10 kuasa 30 kilogram, jisim bulan 7.35 kali 10 kuasa 22 kilogram. Hitung daya tarikan graviti matahari ke atas bumi, bumi ke atas bulan dan matahari ke atas bumi. Okey, untuk memahami dengan lebih jelas, mari kita lihat gambar raja di bawah. Di dalam gambar raja tersebut, kita dapat lihat bahawa matahari, bumi dan bulan berada dalam suatu garisan yang lurus dan selari, di mana bumi berada di antara matahari dan bulan. Dengan menggunakan maklumat dalam soalan, kita dapat mengenal pasti jisim matahari, bulan dan bumi serta jarak antara matahari dan bumi serta bumi dan bulan. Setelah itu, untuk menghitung daya tarikan graviti, kita perlu menggunakan persamaan dalam hukum kegravitian semesta Newton bagi menentukan daya tarikan antara objek tersebut. Okey, sekarang kita lihat jawapannya. Kita dapati bahawa daya tarikan matahari dan bumi adalah paling besar berbanding yang lain. Hal ini adalah kerana jisim matahari dan bumi yang besar serta jarak yang lebih hampir berbanding yang lain. Contoh ini menunjukkan bahawa jisim objek memainkan peranan yang penting dalam menentukan daya tarikan graviti antara objek. Untuk contoh yang seterusnya, ianya adalah lebih sukar berbanding contoh pertama kerana memerlukan kefahaman dan kepakaran matematik. Mari kita sama-sama lihat. Sebuah kapal angkasa menggembara dari bumi ke bulan. Jarak bumi ke bulan ialah 384,000 km. Setelah beberapa ketika, angkasawan ingin mengetahui berapakah jarak perjalanan mereka. Sekiranya kapal angkasa tersebut mempunyai daya graviti bersih sifar, hitungkan jarak perjalanan mereka pada ketika kapal angkasa berada dalam keadaan tersebut. Baik, untuk memahami maksud dan kehendak soalan dengan lebih jelas, kita perlu melukis gambar raja dan melihat semula maklumat yang telah diberikan dalam soalan. Daripada gambar raja tersebut, kita dapati bahawa bumi, kapal angkasa serta bulan berada dalam suatu garisan yang lurus dan selari. Kapal angkasa berada di antara bumi dan bulan. Dengan menggunakan maklumat dalam soalan, kita dapat mengenal pasti jisim bumi, kapal angkasa dan bulan serta jarak antara bumi dan bulan. Namun demikian, jarak antara bumi dan kapal angkasa tidak diketahui. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, nilai X digunakan bagi mewakili nilai jarak antara bumi dan kapal angkasa. Dengan menggunakan maklumat daya bersih sifar, persamaan daya tarikan kegravitian boleh diterbitkan bagi menentukan nilai X seperti berikut. Sekarang mari kita lihat jawapannya. Kita dapati bahawa nilai X adalah sebanyak 3.46 kali 10 kuasa 8 meter, iaitu kapal angkasa tersebut perlu lebih hampir kepada bulan berbanding bumi supaya daya bersih graviti menjadi sifar.
Sebagai perbandingan, mari kita lihat contoh yang berikut. 2 biji batu yang berjisim 1 kilogram setiap satu dan berjarak 1 meter antara satu sama lain di permukaan bumi mempunyai daya tarikan graviti sebanyak 6.67 kali 10 kuasa negatif 11 Newton. Nilai pecotan bagi kedua-dua batu tersebut juga boleh dihitung dengan rumus A sama dengan F bahagi M, iaitu sebanyak 6.67 kali 10 kuasa negatif 11 meter per saat kuasa 2. Nilai tersebut adalah terlalu kecil dan tidak mampu untuk menggerakkan kedua-dua batu tersebut, memandangkan daya tarikan graviti yang dikenakan oleh bumi terhadap batu-batu tersebut adalah lebih besar daripada daya tarikan graviti yang bertindak ke atas kedua-dua batu tersebut. Contoh yang lain pula, daya tarikan antara bumi yang berjisim 6 kali 10 kuasa 24 kg dengan batu yang berjisim 1 kg di permukaan bumi adalah bernilai 9.8 Newton. Nilai pecotan bagi bumi yang dihitung melalui rumus E bersamaan F bahagi M adalah sebanyak 1.63 kali 10 kuasa negatif 24 meter per saat kuasa 2, manakala nilai pecotan bagi batu adalah sebanyak 9.8 meter per saat kuasa 2. Nilai pecotan batu adalah cukup besar untuk kita melihat pergerakan batu tersebut, tetapi nilai pecotan bumi tersebut adalah terlalu kecil untuk kita mengesan pergerakan bumi. Baiklah, sebelum ni kita telah belajar mengenai pemalar kegravitian, iaitu satu nilai yang digunakan untuk menghitung daya tarikan antara dua objek. Namun, bagaimanakah cara untuk menghubungkaitkan antara pecotan graviti dengan pemalar kegravitian? Secara umumnya, objek di bawah pengaruh medan graviti akan mengalami pecotan graviti. Daya graviti yang bertindak ke atas suatu objek juga dikenali sebagai berat objek. Rumus bagi berat objek adalah diterbitkan berdasarkan hukum Newton kedua, di mana vektor pecotan adalah bersamaan dengan vektor pecotan graviti ke arah pusat bumi. Baiklah, di dalam slide ini kita akan lihat cara untuk menghubungkaitkan antara pecotan graviti dengan pemalar kegravitian melalui rumus seperti berikut. Nilai bagi pecotan graviti G boleh diungkapkan melalui persamaan di bawah, iaitu G bersamaan dengan daya tarikan antara dua objek Fg dibahagikan dengan M. Dan sebelum ni, seperti yang kita tahu, nilai daya tarikan antara dua objek Fg adalah bersamaan dengan G M dibahagikan dengan R kuasa 2, di mana nilai Fg ini dimasukkan ke dalam rumus bagi pecotan graviti untuk menghasilkan ungkapan seperti berikut. G adalah bersamaan dengan Gm dibahagikan dengan R kuasa 2, di mana nilai G adalah daya tarikan graviti antara bumi dengan objek, M jisim bagi bumi, R jarak di antara pusat bumi dan objek, R jejari bumi, H ketinggian objek daripada permukaan bumi, G pemalar kegravitian. Baik, dalam contoh ini kita perlu menentukan pecotan graviti di permukaan bulan. Diberi jisim bulan, jejari bulan serta pemalar kegravitian. Dengan menggunakan maklumat yang telah diberikan, rumus bagi pecotan graviti digunakan untuk menentukan pecotan graviti di permukaan bulan. Dengan ini kita akan mendapat jawapan sebanyak 1.63 meter per saat kuasa 2.
iaitu 6 kali lebih rendah berbanding pecutan graviti di bumi. Contoh seterusnya adalah lebih kurang sama, tetapi terdapat sedikit perbezaan dengan contoh sebelumnya. Murid perlu peka dengan memberikan perhatian terhadap maklumat yang terdapat dalam soalan. Hitungkan pecutan graviti yang dialami pada ketinggian 20 km dari permukaan bumi. Berdasarkan rumus bagi nilai pecutan graviti, di mana nilai G adalah pemala kegravitian, M adalah jisim bumi dan R kecil adalah jarak di antara pusat bumi dan objek. Okey, di sini jarak antara pusat bumi dan objek adalah bersamaan dengan jejari bumi ditambahkan dengan jarak antara permukaan bumi dan objek tersebut. Okey, dengan ini kita akan mendapat jawapan kita, iaitu G bersamaan 9.71 meter per saat kuasa 2. Nilai yang didapati ini adalah lebih kurang sama dengan nilai pecutan graviti yang dialami oleh objek tersebut pada permukaan bumi. Graf di bawah menunjukkan perubahan pada corak hubungan antara pecutan graviti dengan jarak dari pusat bumi. Berdasarkan graf tersebut, kita dapati pecutan graviti di bawah permukaan bumi adalah berkadar terus dengan jarak dari pusat bumi sehingga ke permukaan, manakala dari permukaan sehingga ke infiniti pula berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak dari pusat bumi. Jadual di atas juga menunjukkan hubungan antara jarak sesuatu objek dari permukaan bumi dan nilai pecutan graviti bagi objek tersebut. Di sini, di permukaan bumi, nilai pecutan graviti bagi objek tersebut adalah 9.8 meter per saat kuasa 2 dan nilai ini semakin berkurangan apabila jarak dari permukaan bumi semakin bertambah. Apabila menghampiri infiniti, nilai pecutan graviti menghampiri nilai sifar. Okey, gambar di bawah menunjukkan fenomena yang dialami oleh angkasawan di angkasa lepas, di mana angkasawan tersebut kelihatan terapung-apung. Adakah tiada daya graviti di angkasa lepas? Atau adakah angkasawan tersebut mempunyai berat sifar di angkasa lepas? Atau adakah mereka sedang mengalami keadaan jatuh bebas? Sama-sama kita lihat penerangannya. Gambar di bawah menunjukkan dua individu yang berada pada ketinggian tertentu pada permukaan bumi. Individu yang pertama berjalan lalu terjatuh dan mendarat ke permukaan bumi pada kedudukan mengufuk yang hampir dengan titik jatuhnya. Individu yang kedua pula berlari, jatuh dan mendarat ke permukaan bumi pada kedudukan yang lebih jauh daripada individu pertama. Ini menunjukkan semakin tinggi laju linear objek, semakin jauh jarak mengufuknya dari titik permulaannya. Sekarang mari kita lihat penerangan yang lebih lanjut mengenai fenomena yang disebut sebagai anti-graviti. Sesuatu objek dikatakan berada dalam keadaan keterapungan sekiranya berat ketaranya adalah sifar. Keadaan ini dapat dicapai sekiranya objek tersebut bergerak dengan pecutan yang menyamai pecutan graviti ke arah pusat bumi, atau dikenali sebagai keadaan jatuh bebas. Satelit juga dikatakan mengalami keadaan jatuh bebas sebagaimana sebuah lift yang sedang turun ke bawah dengan pecutan yang menyamai pecutan graviti. Namun demikian, laju linear satelit yang tinggi menyebabkan satelit tersebut jatuh mengikut bentuk muka bumi yang bulat, dan satelit tersebut sentiasa berada dalam keadaan jatuh bebas mengikut orbit membulat. Bayangkan badan anda dalam situasi tanpa berat untuk tempoh yang lama.
Sistem rangka tidak diperlukan untuk mengekalkan postur badan kerana bebas daripada daya tarikan graviti. Sistem rangka akan menjadi semakin lemah dan kecil. Hal ini menyebabkan pengecotan otot. Kekurangan daya tarikan graviti akan menyebabkan tekanan mekanikal ke atas badan yang sangat sedikit. Hal ini menyebabkan kejadian kehilangan tisu badan. Aktiviti osteoklas, pemecahan dan resapan tulang menjadi lebih aktif berbanding dengan aktiviti osteoblas, pembentukan dan mineralisasi tulang semasa berada di angkasa lepas. Hal ini mengakibatkan kehilangan ketumpatan tulang. Di angkasa lepas, badan akan kehilangan air sebanyak 22% isi padu darah. Jantung akan menjadi lemah dan mengecil kerana jantung tidak perlu mengepam darah yang banyak. Hal ini menyebabkan pengurangan tekanan darah dan fungsi sistem kardiovaskular akan menjadi perlahan. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, makanan dan perubatan perlu dibekalkan secara mencukupi kepada angkasawan untuk membina daya tahan angkasawan tersebut. Di samping itu, angkasawan perlu menjalani program latihan jasmani dengan alat bersenam yang sesuai untuk membina kekuatan tulang dan otot. Okey, kita telah sampai ke penghujung bahagian yang pertama. Harap murid-murid dapat mempelajari sedikit sebanyak asas mengenai kegravitian dalam awal bab ini. Untuk sambungan bahagian kedua, sila tekan pada pautan video tersebut. Sekiranya murid-murid rasa video ini membantu dalam pelajaran, sila kongsi dan sharekan bersama rakan-rakan. Untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam video pembelajaran saya, sila layari laman web Dr. Arif Home Tuition di Instagram dan Facebook. Dan jika terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi saya melalui call, WhatsApp ataupun email. Akhir kata, terima kasih kerana menonton video ini. Minta maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan atau tersalah kata sepanjang pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.